daripada tawakal kita ni, kita akan tenang dalam bab mencari rezeki. Kita tenang, kita damai, kita tak payah keluh kesah. Meniaga kadang-kadang jadi, kadang tak jadi pun, kita pun okey. Tempah kita tukang jahit, kadang orang datang tempah, kadang orang tak nak. Oh, macam-macam lah kita buat promosi ni, tak nak juga. So kita tenang, kita damai, kita ambil ruang rehat itu untuk dapat kebaikan. Macam hari ni kita sedang diuji dengan PKP 2.0, kita sedang diuji dengan tak boleh keluar dan sebagainya. So kita ambil ruang tu, berada di rumah untuk menikmatinya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So yang ketiga ni, kita jadi tenang untuk cari rezeki. Kenapa? Sebab kita tawakal pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Tak apa jual nasi lemak, turun selepas subuh. Tak payah turun sebelum subuh, nanti ganggu waktu solat. Kita tahu dah, kalau kita turun sebelum subuh, solat kita akan jadi caca marba, rojak pasembu, ABC dan sebagainya. Jadi kita tenang, kita solat dulu kat rumah. Ya, sekarang ni 6.18 masuk gitu, lambat sikit. Lepas tu perlahan-perlahan keluar pergi meniaga. Sebab kenapa kita tenang aja? Sebab kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Yang nak beli nanti Allah yang uruskan. Tak payah risau sangat. Ya. Orang mukmin mengetahui bahawasanya usaha di dalam mencari kenikmatan dunia tidak akan menambah rezeki yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tuliskan dan telah Allah kehendaki. Dia yakin. Tak apalah, insya-Allah. Adalah tu. Gitu. Kalau tak ada hari ni, besok. Kalau tak ada besok, lusa. Kalau tak ada untuk kita, mungkin anak cucu kita. Kalau tak ada juga, ke akhirat Allah tengah tunggukan semua tu untuk kita. Allah. Okay? Jadi, hasil daripada tawakal kepada Allah, pertama dapat perlindungan Allah. Kedua, hati kita jadi kuat. Dan ketiga, hasil daripada tawakal tu apa? Kita tenang dalam hal mencari rezeki, tak kelang kabut. Tak sibuk nak buka cawangan sana, buka cawangan sini. Tak risau bila ada orang datang beli barang kurang sekupang dua. Dia tak risau. Tak, ambil je lah. Dia tak risau. Dia jual nasi lemak kepada orang lain. Orang datang beli nasi lemak. Dia tambah cekodok sikit ke apa sebagainya. Dan dia tak risau. Dia tahu yang dia tidak akan jatuh miskin. Dia tidak akan jatuh miskin. Kerana dia yakin kepada Allah dengan tawakal itu. Sebab tu dia tenang dalam bab mencari rezeki. Dia tak risau apabila ada orang lain datang meniaga di sebelah dia dengan jualan benda yang sama. Dia tak risau. Kerana rezeki dia yakin Allah telah tentukan. Allah telah takdirkan. Allah telah tulis. Dan di atas keyakinan dia itu menyebabkan Allah jamin rezekinya. Allah perbaguskan rezekinya. Ini kenikmatan hasil daripada hasil daripada tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara yang keempat, hasil daripada tawakal apa? Maka dia itu menjadi seorang mukmin yang kuat berusaha. Tawakal ni dia bertawakal kepada Allah. Lalu dia pun kuat berusaha. Kenapa? Adakah tawakal ni menyerah diri? Bukan. Tawakal ni bukan serah, tak buat apa-apa, bukan. Tawakal ni buat ikut macam mana Nabi ajar. Kan? Cuma berjaya atau tidak, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka tak kedai? Buka kedai. Buat bagi masakan sedap-sedap. Jual bagi murah sikit. Bubuh tambah sikit bagi banyak. Usaha. InsyaAllah. Ya, insya-Allah maka kebaikan akan mendatangi kita. Dia berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan guna memenuhi hajat dan mengejar cita-citanya. Okey? Dan dia menikah untuk mendapat keturunan yang saleh. Maksudnya apa? Dia usaha. Macam mana dia nak usaha? Usaha cara yang disyaratkan. Contohnya, usaha dia dalam membina keluarga. Maka dia berusaha dengan bertawakal kepada Allah. Usaha dengan berserah kepada Allah. Tapi dia usaha dia adalah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Apa dia? Cara yang dibenarkan oleh Allah, cari isteri yang memahami agama, lebih daripada cantik, lebih daripada keturunan, lebih daripada harta. Cari yang faham agama. Kenapa? Sebab nilai dia bernikah itu adalah untuk membina keturunan yang saleh dan salihah.
Maka dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi berniaga, dia buat dengan cara yang Nabi telah ajar pada dia. Nabi memperniagakan perniagaan Khadijah binti Khuwailid ketika mereka belum menikah, ya, memperniagakan dengan cara yang penuh kejujuran. Maka Allah bagi nilaian rezeki yang berlipat kali ganda. Maka kita buat, berserah, menyerah diri, tawakal tu ala Allah, dengan buat dengan cara yang betul. Bila kita menikah, kita tawakal kepada Allah. Allah tahu, tapi janji buat bagi sesuai dan seiring dengan kehendak Allah. Dia bertani, dia bersawah, dia buat apa sahaja, dan dia dapat keberuntungan apabila dia meletakkan diri dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia yakin bahawa ketentuan semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berubat, ya, kan, dia mengharapkan kesembuhan. Dia tahu kesembuhan itu datang daripada Allah taala, maka dia akan cari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berubat, bukan kata tawakal tidak berubat, dia berubat, dia memilih cara ubat yang sesuai dengan kehendak syariat. Ya, sesuai. Dia tak pergi jumpa bomo nang buti nang kui buti kui. Tak, dia pergi jumpa orang yang faham, doktor, atau orang tukang urut, atau tukang bekam, atau siapa sahaja yang tidak menyalahkan teknik untuk buat rawatan yang tidak salah dari sudut syariat. Maksudnya dia ini tidak meninggalkan usaha, ya, melainkan usaha itu dia merupakan satu bentuk tawakal. Tu. Orang yang tawakal, dalam tawakal tu ada apa? Ada usaha. Dalam tawakal tu ada apa? Ada doa. Dalam tawakal tu ada apa? Ada sabar. Itu penting. Ya. Dalam tawakal ada usaha. Usahalah, buatlah, bangun pagi sikit dan usahalah itu, buat bagi cantik-cantik dan sebagainya. Jual buah-buah yang ada kualiti, mahal sikit harganya, tak apa. Ya. Kemudian usaha dia apa? Doa. Tidak pernah putus kebergantungan dia dengan Allah. Mulut dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan rezekiku, rezeki yang kau beri barakah di atasnya. Dan ya, kemudian yang ketiga dia perlu buat apa? Sabar. Okay. Usaha dah ada dah. Doa dah ada. Ada. Yang ketiga apa? Sabar. Bila Allah nak bagi? Tunggu. Tunggulah. InsyaAllah. Yang lain-lain Allah uruskan. Okey. Tuan-tuan perempuan, dalam keadaan kadang-kadang kita lupa Allah pun, kita sampai hari ni makan. PKP ni 2.0 dah PKP. Allah, Food Panda lah, Food Grab Food lah, itulah ini, yang meniaga tepi jalan lah, yang masak di rumah lah, macam-macam. Dalam keadaan PKP 2.0, sebahagian manusia tak ada makanan, tak ada kerja, ramai orang besarkan rumah, ramai orang tambah rumah, ramai orang tukar kereta. Maksudnya apa? Rezeki ni datang aja. Bila? Kerana Allah Maha Pemberi rezeki. Cuma kita perlu meletakkan tawakal kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala.